Rendang ayam merupakan salah satu menu yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara yang mudah untuk menyediakan rendang ayam ni. Bahan-bahannya adalah 1 ekor ayam dipotong 16 dan gunakan ayam seberat 1.5 kilo kali ini. 2 ulas bawang putih, 15 ulas bawang merah, 4 batang serai, 1 inci lengkuas, 2 inci halia yang telah dikupas kulit ya. Dan juga 2 ketul kunyit hidup yang telah dikupas dan dibersihkan. Jadi semua bahan-bahan bolehlah dikisar halus jadi macam ni. Kemudian 15 tangkai cili kering bolehlah direbus ataupun direndam dengan air panas. Dan blender halus dapatlah macam ni, 1 mangkuk kecil cili. 200 ml santan dan gunakan santan pekat. Ada 3 sudu besar kerisik, garam halus sebagai perasa dan juga sedikit gula melaka. Yang ini rempah 3 sekawan untuk kita buat tumis nanti. Daun limau purut dan gunakan dalam 10 helai dan juga sehelai besar daun kunyit. Jadi dan akan tunjukkan cara untuk menghiris daun kunyit. Mula-mula kita tekankan mata pisau kat hujung daun dan tarik straight ke bawah. Kemudian buat lagi di sebelah dengan langkah yang sama. Untuk kita mudah menghiris, kita kena buang urat daun yang di tengah-tengah tu macam ni. Okey, just letak tepi. Lepas tu kita ambil dan lapikkan 2, kemudian kita lipat 2 dan gulung daun kunyit tu supaya kita mudah dan senang kita nak hiris daun tu. Okey, buang yang di hujung tu sikit. Lepas tu kita hiriskan halus-halus daun kunyit ni. Daun kunyit ni dia akan memberikan bau dan juga rasa kepada rendang kita. Okey, bila dah habis hiris halus macam ni, kita kucar-kucarkan dia sikit supaya dia tak bergulung. Okay. Kita masukkan 1 mangkuk kecil minyak dalam 12 sudu besar minyak masak. Bila minyak tu dah panas, kita tumis rempah 3 sekawan tadi, iaitu kulit kayu manis, bunga lawang dan juga buah pelaga. Kita tumis dahulu rempah-rempah ni, barulah kita masukkan bawang yang kita kisar halus tadi. Bawang serai, kunyit hidup, halia dan lengkuas tadi. Jadi kita tumis sampai dia naik bau. Bolehlah dikacau-kacau biar dia sebati dengan minyak tu. Dan gunakan api sederhana kecil masa ni. Bila bawang tu dah naik bau dan garing, lepas tu dah orang Utara panggil menangkap puyuh, dia menggelegak macam ni. Masukkan cili kisar tadi. Cili kisar ni cuma kita kisar bersama air sahaja dan juga sedikit minyak untuk bagi biji cili yang tinggal tu pecah. Kalau boleh asingkan biji cili tu, jangan ambil sebab kita tak mau rendang ni terlalu pedas. Jadi dia sesuai dihidangkan lah untuk satu keluarga. Budak kecil umur 5-6 tahun pun boleh makan. Dan suka tutup bila dah masukkan cili tu, tutup dengan tudung periuk supaya cili tu tak terpecik ke dinding dan ke dapur kita lah. Kalau tak, nak masak rendang atau sambal, bila masukkan cili, dia memang terpecik habis. Masukkan gula melaka tadi.
Diikuti dengan 2 sudu teh gula biasa. Tadi masa tunjuk bahan lupa nak tunjuk gula putih. Lepas tu bolehlah digaulkan sebati. Lepas dah masukkan gula Melaka dan gula pasir, kacau perlahan-lahan supaya gula-gula tu mencair dan pecah dan sebati dengan kuah tadi. Bila kita masak cili, penting untuk kita masukkan gula dahulu supaya cili tu tak terlalu menembak-nembak. Lepas tu bolehlah dimasukkan ayam. Nak tuang sekaligus pun boleh, nak masukkan seketul-seketul pun boleh. Masukkan ke semua ayam dan bolehlah kita gaul sebati dengan kuah tadi. Kita kena sentiasa gaulkan ayam dengan cili ni supaya dia tak hanguslah kat bawah. Masa ni dah boleh kecilkan api tu. Jangan guna api besar sebab kita tak nak ayam kita masak terkejut. Dan juga tip untuk rendang atau sambal, kita kena guna api yang kecil untuk memasak. Jadi masakan tu akan tahan lebih lama dan menjadi lebih sedap. Okey. Bila dah bersalut, kita tutupkan lagi sebab masa ni pun cili tu boleh menembak. Okey, bila dah mendidih dan ayam tu dah keluarkan air dia, bolehlah kita masukkan santan pekat kita tadi. Habiskan kesemuanya. Yang saki baki tu kita kocapkan dengan air biasa sikit dan tuang semuanya baki-baki yang melekat-lekat dekat mangkuk tu. Barulah tak membazir. Kemudian kita bolehlah kacau, gaulkan, bagi santan tu sebati dengan cili tu dan juga dia meresap lah. Cara gaul macam ni, orang kata masakan kita boleh menjadi mesra. Bukan orang je boleh mesra, masakan pun kena bagi mesra juga. Barulah semuanya akan sekata dan elok kejadiannya nanti. Okey, teruskan kacau sampai kita dah puas hati, tengok dia dah bersalut. Barulah kita boleh berhenti kacau. Bila kuah dah pekat dan pecah minyak macam ni, kita bolehlah masukkan kerisik tadi. 3 sudu besar kerisik. Okay, masukkan semua, jangan ada yang membazir sikit pun. Jadi kita kena kacau lagi sebab kita nak sebatikan kerisik tu pula dengan santan dan juga cili yang dah ditumis garing. Rendang kali ni kuah dia memang pekat. Jadi memang sesuai nak dimakan bersama ketupat, nak dibuat cicah ataupun kita ada masak nasi berwarna macam nasi minyak ke, nasi tomato, nasi putih panas biasa pun boleh. Terpulang pada selera kita. Masukkan 2 sudu teh garam halus sebagai perasa. Dan kacau lagi sehinggalah rata kesemuanya. Kacau lagi sekali untuk ratakan garam halus pula. Bila dah rata, bolehlah masukkan daun kunyit yang dihiris tadi dan juga daun limau purut. Kita belahkan daun limau purut kepada 2. Jangan ambil bahagian tengah sebab yang tu pahit. Kita just carikkan kepada 2 bahagian untuk daun limau purut ya. Dan gaul lagi sehingga semuanya bersalut dan sebati.
agak-agak dah sebati, kita biarkan sekejap sampai naik minyak dan pecah minyak lagi sekali. Okey, bila minyak dah pecah dan kuah pun berwarna lebih gelap macam ni, dah mendidih, maksudnya rendang kita dah pun masak dengan elok dan bolehlah kita hidangkan. Jangan risau kalau nampak berminyak macam ni. Kalau tak suka, boleh cedok minyak tu dan buang. Tapi jangan buang habis. Sebab minyak ni yang akan membuatkan rendang kita tahan lebih lama. Boleh makan berhari-hari dan juga tak mudah basi. Jangan lupa untuk mencuba resepi ni di rumah ya. Terima kasih sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.